Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar bagi Hati, di mana kita masih lagi pada perbincangan bab dengki, yang mana dengki ini merupakan salah satu daripada sifat hati yang mazmumah, sifat hati yang tercela, yang mana hukumnya ialah haram, bahkan ianya dosa besar. Maka seseorang yang bersifat dengan dengki, walau hanya sekali saja dia dengki, maka telah jatuh seseorang tersebut kepada fasik. Kerana fasik ialah mereka yang melakukan dosa besar walau sekali. Maka oleh yang demikian, orang yang bersifat dengan sifat dengki, walau dengan sekali saja, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum orang tersebut ialah fasik. Maka dengki ini, apakah yang dimaksudkan dengan dengki? Yang mana pengarang kita telah mentaarifkan kepada kita bahawasanya dengki ini maksudnya, definisinya ialah seseorang itu mencita-cita hati oleh seseorang agar orang yang kita dengki itu hilang daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ataupun cita hati oleh seseorang agar tertimpa bala kepada orang yang kita dengki tersebut. Itulah yang dikatakan dengan dengki. Maka dengki inilah merupakan sifat hati yang mana perlu kita ubati dia, perlu kita merawat dia, agar kita tidak terjerumus kepada sifat hati yang tercela ini. Maka sifat hati yang dinamakan dengan dengki ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Nabi SAW menggambarkan kepada kita betapa sangat-sangat bahaya sifat dengki ini manakala seseorang bersifat dengan sifat demikian. Yang mana kata Nabi SAW, dengki akan memakan pahala kebajikan yang kita lakukan sehari-hari.
amal ibadat sembahyang kita, amal ibadat baca Qurannya kita, amal ibadat puasanya kita dan lain-lain yang kita kerjakan daripada segala amal kebaikan, maka diperolehi pahala dengan cukup rukun syarat kita lakukan, maka tertulislah pahala kepada kita. Akan tetapi dengan sifat dengki ini, seseorang itu berdengki kepada orang yang lain, orang yang kita dengki, orang itu bersifat dengan sifat ni, maka pahala-pahala amal kebajikan kita akan terhakis sikit demi sikit. Sebagaimana bandingan Nabi SAW, bara api tak kala diapikan, dibakar kepada satu kayu, maka manakala kayu ini terbakar, maka api itu akan memakan, akan membinasakan, menyebabkan kayu itu semakin hapus, semakin terhapus hinggalah ketiadaan lagi kayu tersebut. Maka begitulah amal ibadat yang kita lakukan. Amal ibadat kita bertimbun-timbun, tapi oleh kerana kita dengki pada seseorang, maka pahala kebaikan kita akan menjadi semakin terhakis. Maka inilah menceritakan oleh Nabi SAW betapa gambarannya sangat-sangat bahaya bagi mereka yang bersifat dengan sifat dengki. Maka oleh yang demikian perlu kita merawatinya, mengubatinya. Maka di antara cara untuk kita ubatinya, iaitulah dengan ilmu dan juga amal. Dua cara. Sebagaimana jasmani kita sakit, maka perlu kita rawat. Begitulah hati kita. Manakala seseorang itu bersifat dengan sifat mazmumah, maka ketahuilah hati kita pada ketika itu, hati kita tu sakit. Jasmani sakit. Maka hati secara tidak langsung, orang yang bersifat dengan sifat tercela, ianya hati sakit. Maka oleh yang demikian wajib kita perubatinya agar ianya sihat. Sebagaimana tubuh badan kita lah. Ketika mana tubuh badan kita itu sakit, maka perlu kita rawat. Hati kita sakit, wajib kita rawat. Kerana hati yang sakit, seseorang yang mempunyai hati yang sakit, maka ianya menyebabkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton, muslimin muslimat, jemaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rawatannya tidak lain tidak bukan, iaitulah dengan cara kita perlu meramu dengan ilmu dan juga amal. Dengan ilmu perlu kita mengetahui dengki ini akan membinasakan diri kita sendiri. Kita kena ingat benda ni. Membinasakan diri kita dunia dan juga akhirat. Di dunia yang kita duk dengki, tak habis-habis dengki. Ianya akan menyebabkan hati kita itu susah. Menyebabkan hati kita itu tidak tenang. Berpanjangan dalam keadaan tidak tenang kita. Duk sakit hati pada dia. Maka apa gunanya? Ini memudaratkan diri kita. Membinasakan diri kita di dunia. Dengan susah hati, tak kala kita melihat orang yang dengki itu mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun binasa kita di akhirat, bahawasanya pahala yang makin terhapus akibat kita memakai sifat dengki ini di dunia, maka di akhirat menyebabkan pahala kita itu telah menjadi tiada. Dan dengan dengki ini, kita kena ingat membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah perlu kita tahu, perlu kita ingat
agar kita dapat memotivasikan diri kita supaya kita tidak terjerumus ataupun dapat kita menghindari daripada memakai sifat dengki ini. Maka pada malam ini kita nak sambung lagi pada kata penawar yang bangsa amal pula. Yang mana penawar dengki ini untuk kita rawati dia, ubati dia dengan ilmu dan amal. Ilmu telah kita bicara pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam ini dengan amal pula. Cara kita nak rawat dengki kita dengan cara perbuatan. Apakah caranya? Ubahnya dengan amal perbuatan ini. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala di halaman muka surat 40. Katanya, adapun ubat yang bangsa amal, maka iaitu ubat yang bangsa amal ni. Kita nak ubati dengki ni dengan cara perbuatannya macam ni. Bahawa mengetahui ia seseorang akan hukum dengki. Dia kena tahu yang pertamanya tentang hukum dengki itu. Apa dosa besar. Maka manakala kita tahu begitu, untuk kita mengubati dengki ni, yang bangsa amal, iaitulah kita mengetahui akan hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan. Kita kena tahu perkataan, perbuatan yang menyebabkan, yang boleh membawa, yang menyebabkan, yang boleh mensebabkan akan kedua perbuatan dan perkataan tadi itu oleh dengki itu. Kita kena tahu perkataan, perbuatan yang mana ianya boleh bawa kepada dengki. Maka dah kita tahu perkataan ni boleh bawa kepada dengki. Contohnya bercakap kasar. Itu perkataan-perkataan yang mensebabkan kepada dengki. Kita mengeji. Manakala kita dengki, kita mengeji. Kita apa lagi? Kita memfitnah. Kita memaki. Ini semua perkataan yang menyebabkan dengki. Perkataan yang mana ianya memberi satu petunjuk kepada kita alamat dengki. Gitu. Maka perbuatan yang menjadi alamat kepada dengki, contohnya seperti kita bermusuhan. Kita tak bertegur siapa. Ini semua alamat dengki. Maka kita kena tahu, perkataan ni, perbuatan ni, manakala begitu dah kita tahu, maka menyalahi ia seseorang akan kedua perkataan dan perbuatan yang mensebabkan bagi dengki tadi. Kita kena menyalahi dia. Kita kena menyalahi dan mengerjakan ia seorang akan lawan bagi kedua bagi perkataan perbuatan yang menyebabkan bagi dengki tadi. Kita kena menyalahi dan mengerjakan hak lawan. Macam mana? Kalau jenis bercakap kasar, kena bercakap lembut kita. Kalau kita mengeji, jangan mengeji. Kita kena bercakap elok-elok. Kalau dengan perbuatan pula, kalau kita bermusuhan, tak bertegur siapa, kita kena bertegur siapa. Itu maknanya kita kena menyalahi daripada perkara tersebut. Kita kena mengerjakan hak lawan dia. Ini ubat dengki hak bangsa amal. Hak bangsa amal, ubat dia iaitulah kita kena menyalahi daripada perkataan dan perbuatan yang menunjuk kepada dengki. Maka menyalahi itu macam mana? Maka memuji ia seseorang akan mereka yang dengki ia seseorang akan dia akan mereka. Dengan cara kita puji mereka hak kita dengki tadi. Yang mana dengan perkataan
yang menunjukkan kita tu dengki, iaitulah kita fitnah, iaitulah kita maki dia, kita mengeji dia. Ini ialah perbuatan orang dengki begitu. Maka perlu kita menyalahi dia ubatnya. Jangan buat begitu. Kena mengerjakan hak lawan dia. Apa dia? Ni, memuji akan orang yang kita dengki. Lawan dia. Jangan kita mengeji. Jangan kita maki orang yang kita dengki. Jangan. Ni kita nak rawat ni. Kita nak ubati dengki kita. Maka caranya kita puji orang tersebut. Itu satu. Dan menzahirkan ia seorang akan suka cita dengan nikmat mereka yang kita dengki. Yang mana dengki, iaitulah kita, kalau dia dapat nikmat, kita rasa tak puas hati. Itu dengan perbuatan. Maka jangan kita buat begitu. Menyalahi dia. Dengan cara menzahirkan kita suka manakala dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat. Kita kena menzahirkan suka, lawan perasaan dengki kita. Yang sepatutnya orang dengki, dia suka orang ni hilang nikmat. Kalau dapat nikmat, dia rasa tak puas hati. Kenapa dapat kat dia? Jangan begitu. Ni cara kita nak ubat. Manakala kita dengki pada seorang, kita nak ubat dia, zahirkan rasa suka kita kepada dia manakala dia dapat nikmat. Dua. Dan merendah diri ia seorang bagi orang yang kita dengki. Orang yang berdengki, yang mana dia pandang hina kepada orang tersebut. Dia pandang lekeh kepada orang tersebut. Orang ni, dia tu. Tu dia dengki. Maka jangan kita buat perkara tersebut. Maka caranya kita menyalahi perbuatan tersebut. Lawan bagi hak sebenar. Lawan bagi hak perkara-perkara memunculkan dengki tu. Jangan buat tu. Dengan maknanya, kita rendahkan diri kita. Manakala kita rendah diri kita, maknanya kalau dia dapat kaya, kita kata, oh, iyalah dia kaya. Iyalah dia dapat rezeki luar. Padan dengan usaha dia contohnya. Ini merendahkan diri. Bukan kata, oh Allah dapat ke dia. Apa dapat ke dia contohnya. Itu dengki. Itu sifat-sifat, maknanya tanda-tanda orang yang berdengki, maka berperanan dengan perbuatan. Maknanya dia tak puas hati dah. Orang tu dapat nikmat. Oh, kenapa dapat ke dia? Apa tak dapat ke kita? Kita pun cerita di dalam hati kita supaya nikmat dia hilang. Itu orang dengki. Maka kita tidak. Cara untuk ubati dia, kita rendahkan diri kita. Dengan makna kalau dia dapat nikmat, maknanya kita motivasi diri kita, ya, padanlah dia dapat nikmat, dapat kekayaan contohnya. Rezeki merempah luar. Dia usaha banyak. Ni sebuah amal pula. Dia alim. Maknanya kita pun kena, kita lawan nafsu kita. Dengan kita motivasikan diri kita, padanlah dia alim. Dengan usaha dia. Duduk mutalaah kitab macam-macam dan pelbagai dan sebagainya. Ini cara untuk kita merawat dengki kita tadi. Agar kita dapat ubati sifat dengki tadi. Yang pertama, kita puji dia. Yang kedua, bila dia dapat nikmat, kita rasa suka dengan nikmat yang dia dapat. Yang ketiga, kita kena merendahkan diri kepada dia. Kita kena rendahkan diri kita. Jangan ego, jangan sombong. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan dengan demikian itu, jadilah oleh mereka yang dengki itu, jadilah mereka yang dengki ia akan dia tadi tu, kawan baginya. Manakala kita menyalahi, yang mana perkara sepatutnya orang yang dengki, kira-kiranya orang yang dengki, dia takkan maknanya suka kalau orang tu dapat nikmat. Dia akan mengeji. Dia akan sombong kepada orang hak dia dengki tu. Dia akan rasa dia lebih daripada orang hak dia dengki. Itu perkara perbuatan yang dibuat
sinonim dengan orang yang dengki begitu. Maka cara kita nak ubat, menyalahi dia. Maka bila kita mengerjakan perkara yang menyalahi, maka secara tidak langsung akan menyebabkan kita akan berkawan dengan dia. Dan hilanglah daripada seseorang tadi oleh dengki itu. Maka hilanglah dengki tadi. Itu cara kita nak ubat. Manakala hilang dengki itu dan lepas ia seorang tadi yang pada asalnya dia berdengki pada seseorang, lepaslah dia daripada dosanya, dosa dengki dan seksanya, seksa dengki itu. Maka lepaslah kita daripada dosa, lepaslah kita daripada seksa Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dengan cara kita ubati dengan amal perbuatan kita, iaitulah kita menyalahi daripada perbuatan ataupun perkataan yang sinonim dengan orang yang berdengki tadi. Sinonim dengan orang yang berdengki, dia akan memaki, dia akan memfitnah, maka kita kena lawan. Kita kena buat hak sebaliknya, iaitulah kita kena puji dia. Kita jangan maki dia. Kalau kata maknanya dia dapat nikmat, sinonim dengan orang yang dengki ni, dia akan rasa tak puas hati. Jangan. Maka kita kena lawan dia. Kita kena buat sebaliknya. Maka kita kena suka manakala dia dapat nikmat. Akhir-akhirnya, kita akan jadi berkawan dengan dia. Dan akhir-akhirnya, maknanya manakala kita berkawan dengan dia, sifat dengki itu tidak akan ada lagi. Lepaslah kita daripada dosa dengki dan juga daripada seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, tolak olehmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok. Apa maksud? Allah Ta'ala kata, buat hak lebih molek. Gitu. Jangan maknanya kita zahirkan perkara yang tidak baik. Kita kena buat perkara yang lebih elok. Perkara yang lebih molek. Perkara yang lebih comel. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan, maka ketika itu seolah-olah kawan yang hampir. Maka dalam ayat ini menceritakan kepada kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita melakukan perkara-perkara yang baik. Yang mana natijahnya kita akan menjadi baik dengan seteru kita tadi, dengan musuh kita tadi. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia, perangai manusia, kasih ia sesat manusia tadi, suka ia manusia tadi akan mendapat nikmat kawannya, yakni mendapat nikmat oleh kawannya. Itu tabiat kita. Pesing manusia, perangai manusia ni, dia suka kalau kawan dia dapat nikmat. Tiada kasih, sebaliknya tak jadi kasih, tak jadi suka ia manusia akan mendapat nikmat, yakni oleh seterunya. Bila seteru dia dapat nikmat, tabiat manusia dia tidak akan jadi suka. Dia tidak akan jadi suka, yakni dengan maknanya dia akan rasa benci. Dia akan rasa maknanya menyampah kalau seteru dia dapat nikmat. Itu pesing manusianya begitu. Jadi pesing manusia, kalau seseorang kawan dia dapat nikmat, dia akan suka. Kalau musuh dia dapat nikmat, dia tak gembira. Dia tak suka. Itu pesing manusia. Dan benci ia manusia, tak suka ia manusia akan menyusahkan kawannya. Yakni apabila ditimpa kawan dia tu akan kesusahan, dia turut akan jadi tak suka juga. Itu tabiat manusia. Sebaliknya, tiada benci ia seseorang akan yang menyusahkan seterunya. Kalaulah seteru dia pula dapat susah, hak ni dia tak duka cita. Bahkan maknanya dia suka pula. Kalau kawan dapat susah,
dia pun susah hati juga. Tapi kalau seteru dapat susah, hak ni dia tak susah hati. Bahkan hak ni dia setuju hati dia. Baik. Itu dia panggil tabiat manusia. Itu tabiat manusia dah. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau. Kalaulah kita tak kuasa nak buat serupa kawan kita dengan seteru kita tu, iaitulah pada kasih dan benci tu, maka hendaklah pula kita ni melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Ni dia nak ajar kita. Dia nak ajar kita hak lebih lanjut. Maknanya cara nak ubati dengki, yang pertama tadi kita kena menzahirkan suka kita apabila seteru kita itu, orang yang kita dengki itu dapat nikmat. Tapi hak ni payah. Kerana tabiat manusia, dia tidak akan dapat untuk rasa suka tadi. Tabiat manusia tu, dia tidak dapat nak buat suka. Dia tidak dapat nak suka kalaulah musuh dia dapat nikmat. Maka kalau tak dapat juga, ni kena buat dua perkara. Dua perkara ni kita kena buat supaya kita dapat rawat dengki kita tadi. Maka insya-Allah kita akan bersambung pada yang lagi akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.